Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk kepada modul yang ke-8, Digital Storage. Okey, pada permulaan kita kena tahulah storage ni apa. Dalam bahasa mudahnya, storage ni adalah tempat simpanan. Okey, dalam komputer kita nak tahu tempat simpanan ni apa. Kita nak letakkan simpanan digital. Okey, ada pelbagai jenis lah tempat kita nak menyimpan barangan digital. So dekat sini awak boleh nampak lah daripada external hard disk, memory card, flash drive, cloud, disk, ada card dan pelbagai lagi. Okey, kita tengok lagi. Okey, bahasa paling mudah dalam storage ni, dia adalah hardware that record or retrieve item to and from storage media. Maksud dia adalah satu hardware yang kita boleh pegang, kita boleh nampak. Okey, benda fizikal yang menyimpan barangan media atau barangan digital lah. Konsep yang penting dalam storage ada dua. Okay, reading and writing. Macam kita tengok, kita nak ingat sesuatu barang, kita biasa menulis kan. Kita baca, tulis, baca, tulis. Konsep yang sama juga digunakan ke dalam komputer. Tapi dia tulis kat mana? Dia tulis dekat storage device. Dia reading pun dekat storage device. Okay, inilah reading adalah proses apabila kita membuka sesuatu item di dalam storage device. Manakala writing pula proses menulis sesuatu memori ke dalam storage medium. Contohnya awak nak copy movie. Movie tu dah memang ada di dalam memory card. So itu dia panggil kita reading lah, kita kena buka untuk baca dulu. Tapi kalau contohnya USB drive awak kosong, tak ada apa-apa, hard disk awak kosong, awak copy movie dari kawan awak, copy paste. Bila awak letak je paste, so dekat sini dia ada proses writing. Dia menulis movie tersebut. Sebab itulah masa kita tengok dalam loading kan panjang, dia ada loading dia. Okey, dekat situ adalah konsep menulis, writing. Storage ni dikira berdasarkan byte. Byte ni apa? Byte ni adalah dia punya dia panggil medium dia lah, yang kita gunakan kiraan byte. Okey, berapa banyak byte? So standard yang kita guna sekarang adalah GB kan, gigabyte. Okey, kalau tengok sini nampaklah gigabyte, ada 1 million byte GB ni. Ataupun kalau byte dia secara nombor yang tepat dia ada ni dia. Awak boleh tengok lah berapa banyak. Dia bukan macam 1 juta byte sama dengan 1 megabyte. Dia bukan 1 juta tepat ya. Dia ada nombor dia di belakang. Okey, ini konsep mudah lah. Dia nak kata konsep volatility. Volatility ni apabila sesuatu elektrik dimasukkan, dia boleh ingat, tapi bila elektrik tak ada, dia hilang. Dia tak boleh ingat. Contoh yang pertama kat sini kita ada RAM lah. RAM adalah volatile memory kita panggil. Ada dua konsep, volatile and non-volatile. Dua So dekat sini RAM ni dia menyimpan maklumat daripada hard disk. Bila dia running sesuatu aplikasi, dia masuk dalam RAM. Tapi apabila elektrik tertutup, RAM ni dia tak ada power, dia tak ada elektrik. So dia tak ingat, dia boleh hilang benda yang di dalam RAM. So kalau awak tengok dekat RAM, dia adalah jenis volatile. Manakala yang biasa, storage yang kita cakap ni, tentang storage ni, dia adalah non-volatile. Non-volatile ni apabila kita tidak masukkan elektrik, tak ada power, dia tetap boleh ingat. Okey, ni volatile, ni non-volatile. Boleh ingat Okey, access time adalah masa yang dia ambil, masa yang disukat untuk membuka sesuatu storage medium daripada memori pergi kepada processor. Berapa lama masa dia ambil, dia sukat lah berapa masa dia ambil. Lagi cepat lagi bagus lah. Ni contoh dia. Okey, awak tengok kat sini. Okey, semakin ke atas adalah semakin laju transfer rate, manakala semakin bawah adalah semakin kurang dia punya transfer rate. Transfer rate ni adalah bacaan daripada tu lah, daripada storage medium tu pergi kepada processor, berapa laju dia boleh pergi. Okey, paling laju RAM lah. Kalau yang kurang laju sikit kita ada SSD, tetapi SSD sekarang ni laju jugalah.
Dia kawasan ni lepas SSD, bawa SSD dah kurang laju sikit, hard disk. Lepas tu ada USB flash drive, memory card dan disk. Optical disk lah kita panggil. Okey, kita cerita yang pertama adalah cerita tentang hard disk. Okey, hard disk atau kita panggil dengan nama lain ni HDD. Kalau awak tak tahu HDD ni apa? Hard disk drive. Okey, hard disk drive ni ada apa? Senang je nak tengok. Hard disk drive ni benda ni. Ni yang atas ni untuk laptop, bawah ni untuk PC. Atas ni 2.5, bawah ni 3.5. Dia punya sukatan dia. Kalau awak nak belilah hard disk, boleh tengoklah sukatan dia. Apa yang ada dalam hard disk? Macam ni dekat laptop, ni dekat laptop, ni dekat desktop. Hard disk dia letak kat sini. Dalam hard disk ada kepingan bulat. Kepingan bulat ni berpusing, membentuk magnet dan dia boleh menyimpan memori. Okey. Kapasiti hard disk ni bergantung kepada platter. Apa itu platter? Nanti kita tengok. Platter, magnetic coating dia, density dia, macam-macam lah. Dia punya benda dalam ni yang mempengaruhi dia punya kapasiti penyimpanan dia. Berapa banyak boleh simpan. Okey. Kalau tengok kat sini, nampak kan sekeping disk ni. Ini dipanggil platter. Mana ni platter? Kalau kita cakap track, dekat dalam platter ni ada track. Track dia bila satu pusingan ni, macam orang berlari tu, satu pusingan dia panggil satu track. Cluster pula dia tak sampai satu pusingan, 2 atau 3 atau lebih lah. Tapi dia tak sampai satu pusingan, dia panggil sebagai cluster. Dan sector. Sector ni adalah macam seperti potongan pizza lah kalau awak tengok pizza dan dipotong, dia ada macam ni. Ini dipanggil sector. Okey. Kadang-kadang dalam exam ada keluarlah karakteristik hard disk. Macam mana bentuk hard disk? Dia ada track, ada sector, ada platter, ada read write head, kepala untuk menulis dan membaca, dan pusingan per minit. Okey, ni dia. Apabila elektrik masuk, hard disk bila nak berfungsi, tangan dia akan bergerak. Pada masa yang sama, nombor 2, motor ni akan pusing, disk ni. Okey, berpusing dan dia tangan dia mula bergerak, membaca, mencari maklumat lah. Dekat mana nak tengok tu. Ini adalah read write head dia. Yang ni platter tadi, kepingan tadi. Ini dipanggil clearance. Clearance ni jarak antara read write head dengan platter. Okey, kat sini clearance dia sangat rapat lah. Sebab apa saya cakap rapat? Awak tengok sebelah ni kita ada hair. Hair ni rambut. Yang ni dust. Dust debu dan smoke. Smoke ni asap. So sebab itulah hard disk ni biasanya dia tertutup. Dia tak dibuka secara umum lah kan. Tak terbuka. Sebab nak menghalang daripada benda-benda ni masuk. Dia boleh merosakkan read dan write head. Selain hard disk, nombor 2 kita kena tahu adalah SSD. SSD ni adalah pengganti kepada hard disk. SSD ni lebih mahal lah. Tapi dia punya kadar pembacaan dia lebih laju. Macam tadi kita tengok kan dalam graf dia kan, SSD ni dah dekat-dekat dengan RAM dah. Okay, ni kelebihan dia lah. Kelebihan SSD. Awak boleh tengok lah, senyap sebab dia tak ada disk nak berpusing. Dia lebih tahan lasak, lebih laju, kurang penggunaan elektrik, boleh digunakan lebih lama. Sebab hard disk ni, sebab dia selalu berpusing, dia cepat rosak lah. Biasanya dalam 2-3 tahun hard disk dah rosak, kita boleh tukar hard disk yang lain. Okay. Next kita ada external hard disk. Okay, tadi hard disk, ini external. Apa itu external? External tu dekat luar lah. Bila kita cakap dekat luar, awak bayangkan yang macam ni, macam dalam gambar ni. Ni. So boleh bawa ke mana-mana. Yang ni pun external hard disk juga, tapi dia lebih tinggi lah. Kadang-kadang dia boleh digabungkan hard disk tersebut. Boleh macam ni. Okey, ni dia. Bila saya kata gabungan RAID, RAID, maksud redundant array of independent disk. Apa yang jadi kat sini? Cara mudah dia, hard disk awak adalah 1 tera. Okey, 1 tera Tapi bila awak menggunakan proses RAID ni, awak beli hard disk 1 tera tu sebanyak 5 hard disk 1 tera. So ada berapa tera? Ada 5 tera. So 5 tera ni awak gabungkan dia dengan proses RAID. Inilah RAID ni. Proses RAID ni ada cara dia. Dan dia punya hardware lah, ada hardware dia. Boleh digabungkan dan diformatkan akan menjadi satu hard disk saja, iaitu satu USB saja. Awak cucuk, dia detect adalah 5 tera. Ni proses RAID.
proses gabungan hard disk. Seterusnya kita ada memory card. Ni semua tahulah kan. Memory card ni digunakan dekat smartphone, dekat kamera digital. So ada pelbagai jenis lah, SDSC, SDXC, mini SD, SC semua ni. Okey. Micro SD, SC, CF apa so, dan M2. Ni Sony punya lah. So ada pelbagai jenis lah dia cakap kat sini. Tapi asasnya pada starting dia adalah SD. SD adalah dia punya keturunan yang utama lah, yang mula-mula dia. Lepas tu ada buat lah macam-macam bentuk, SDSC, SDXC, mini SD dan sekarang micro SD. Ni dia memory card, boleh digunakan rata-rata. Kalau awak tengok, ini adalah contoh dia dalaman kepada memory card. Nampak? Ni microchip juga, sangat halus. Okay, next kita ada USB flash drive, yang selalu awak panggil pen drive lah kan, thumb drive. Okay, nama umum dia adalah USB flash drive. Ni nama umum. So bila cakap pen drive apa, itu adalah jenama. Ni adalah nama umum dia. Okay, dia mempunyai USB port. Sini lah port dia. Bolehlah cucuk dekat USB. Next kita ada cloud storage. Okay, selain kita simpan dalam bentuk hardware, satu je yang dalam bentuk software atau dalam bentuk yang berada di internet, kita panggil dia sebagai cloud storage. Contoh-contoh cloud storage awak boleh tengok sendirilah. Kita ada iCloud, kita ada Google Drive, kita ada Mega, dan banyak lagi lah. Awak boleh check sendiri dekat internet. Benda-benda ada berbayar, ada free lah. Tapi berbayar dia lebih banyak lah, dia punya benefit dia daripada free. Free kadang-kadang memori dia sikit je. Macam saya ada pakai Mega.nz, New Zealand Mega.New Zealand. Okay, dekat sini Mega ni dia boleh dapat lebih kurang 50 GB cloud storage secara percuma. Bolehlah register kalau nak yang 50 GB percuma kan. Okay. Next kita ada optical disc. Optical disc ni adalah disc lah. Disc yang kita cakap CD, DVD dan sebagainya. Okay. Dalam exam kadang-kadang dia keluar, dia cakap what is flat round portable disc. Dia cakap macam ni lah ayat dia. Okay. Apa yang awak kena jawab adalah optical disc. So kat sini optical disc lah. Macam ni. Macam mana disc ni dia baca kan? Kalau macam kita tengok chapter-chapter sebelum ni, huruf kita disimpan dalam bentuk 0 and 1. So dekat sini bila kod 0 dan 1 ni, dia translate dia digital kan, on dan off. Dekat dalam ni. Jadi dekat CD ni macam mana letak on off? Dia tengok kat sini lah. Yang mana yang mana ada lekuk ni maksud dia on, 1. Yang mana tak ada lekuk, dia adalah kosong. Macam tu lah. Macam kat sini 0 dan 1. Okey, apabila sekejap saya zoom okey. Apabila CD ni, bila awak tengok secara halus dia dekat mikroskop, dia ada titik-titik halus. Titik-titik halus ni apabila laser yang dari player tu dibaca, okey, dia akan tembak laser. Laser tu akan terpantul balik macam cermin kan, pantul. Apabila terpantul tu dekat kawasan rata, bila terpantul dia panggil sebagai 1. Kalau terkena bahagian lekuk, dia pantul tak? Dia tak boleh pantul. So bila laser tu tidak dapat dipantulkan, dia tak datang balik, dia dikatakan sebagai kosong. So diikutlah kod dia. Ni kosong, yang ni adalah 1 apabila dipantulkan semula. So boleh tengok okay. Biasanya hard disk ni dia hard disk pula. Biasanya optical disk ni dia konsep dia sama macam hard disk. Hard disk dia ada track kan. Bila awak tengok balik track, dia pusingan kan. Okey. Tapi dekat optical disc, dia gunakan track juga, tapi track dia lain. So tengok kat sini, macam mana track dia. Dia tak boleh patah balik. Dia akan terus sampai ke tengah. Dia lingkaran dia lah. Dia je lingkaran. So dia tak ada track yang patah balik. Macam hard disk dia patah balik. Yang ni tak ada. Okey. Kalau yang garis-garis ni dipanggil apa? Sektor. Okey. Setiap yang ni dipanggil sektor. Yang semua ni dipanggil sebagai track. Satu track saja ada dekat dalam CD. Kalau hard disk ada banyak track kan. Okey. Seterusnya kita pergi pada CD-ROM, CDR dan CDRW. Okey, untuk CD dengan DVD ni sama je, cuma ada perbezaan sikit. Okey. Mula-mula awak kena ingat ROM. ROM ni apa?
ROM tu read only memory. Dia baca saja, dia tak boleh nak tulis. CDR, R apa? Write. Okey. R ni recordable. Okey, maksudnya dia boleh write, dia boleh tulis. CD tu kosong, dia boleh tulis. Tu dia panggil R. RW maksudnya rewritable. Rewritable maksudnya dia boleh tulis. CD tu kosong, dia boleh tulis. Maksudnya awak letaklah assignment apa semua. Lepas tu awak tak nak, awak boleh padam. Padam lepas tu dia tak info lain pula, maklumat yang lain. Boleh. Itu dia panggil kategori RW, rewritable. R untuk record saja, sekali record je. Lepas tu tak boleh record dah. Terus boleh baca je. CD-ROM ni memang dah sedia ada. Contoh dia macam buku-buku teks kan, ada CD. Itu dia panggil CD-ROM. CDR yang memang kosong, kita akan record dalam dia. Tapi sekali saja. Dan CDRW pula boleh berkali-kali. Delete, masukkan maklumat lagi, delete, masuk maklumat, boleh. Okey. Ini untuk CD-ROM RW. DVD pula sama juga, ROM R, RW. Okey, boleh ingat CD dan DVD, beza dia adalah kapasiti memori. Boleh ingat? Okey, memori. Macam CD, contoh memori dia boleh, kapasiti memori dia boleh menyimpan sebanyak 700 megabyte. Lebih kurang macam itulah, 700 megabyte. Itu untuk CD. Untuk DVD pula dia lebih kurang 4.7 GB, 4.7 gigabyte. Okey. Tu beza dia CD dengan DVD. Okey, dekat sini ROM sama juga, sama macam CD tadi. R ni pun sama, RW pun sama. Cuma yang beza awak nampak kat sini dia ada plus dan minus. Betul kan? Okey. Plus and minus ni sebenarnya adalah pada zaman dulu-dulu tak semua player CDRW ni boleh baca. Sebab dia nak tahu laser ni nak bermula daripada tengah ke daripada ujung. Macam awak tengok tadi track kan, dia pusing. Okey. Contohnya kalau plus, dia mula dari ujung sampai ke tengah. Tu plus. Kalau minus, daripada tengah sampai ke hujung. So dia nak tahu bacaan dia macam mana. Dia kecil sampai besar ke atau besar ke kecil. Tu plus minus. Tapi untuk masa sekarang, kesemua CD player ni dah boleh baca. So tak bermakna lagi dah tambah plus minus semua ni. Next kita ada enterprise storage. Okey. Dekat enterprise storage ni ada beberapa jenis lah yang digunakan dekat industri. Contohnya nak menyimpan maklumat yang banyak. Macam ni kata RAID lah. RAID yang tadi macam kita cakap, gabungan hard disk tu. Tu biasalah. Okey. Ni cara-cara dia buat RAID. RAID level 1 dia ada backup dia. Ni dengan ni adalah benda yang sama. Dia backup, dia ada benda yang sama. Ini pun sama juga. A2, B1, B2, C1, C2. Okey. Ini adalah copy dia. Dia copy dia mirror. Apa yang ada dekat A, backup A pun ada juga. Apa yang ada dekat sini akan ada dekat sini. So samalah. So salah satu hancur, ada emergency kan, terbakar ke apa, maklumat dapat diselamatkan. Next kita ada NAS. NAS ni apa? Network Attached Storage. Okay, dia ada satu network. Okey, kita tengok kat sini lah, mudah sikit. Okey, ni dia Network Attached Storage. Sini. Apa yang ada kat sini? Dia adalah satu storage yang di-connectkan dengan network. So client, server semua akan connect dekat sini lah. Satu lagi dia panggil SAN. SAN ni Storage Area Network. Tadi NAS, ni SAN. Terbalik Okay, Storage Area Network pula dia ada network. Okay, dia buat macam ni. Dekat satu kawasan network ni dia ada macam-macam jenis. Dia ada RAID, dia ada CD, dia ada ni semualah dekat satu pusat tu dia ada pelbagai jenis cara simpanan dia. Okey. Dan network atau server semua akan pergi kepada SAN tadi. Bila user nak tengok, dia tak boleh terus pergi kepada storage tersebut, tapi dia kena melalui lah beberapa server ni. Dia ada sekatan sikit lah. Okey, tape ni adalah satu teknologi yang dah lama. Kalau dulu-dulu bila kita cakap tape, awak ingat kan tape lagu semua tu kan, yang boleh gulung-gulung guna pensel tu. Okey, tape ni dia ada ribbon dalam tu, tapi ribbon satu bentuk plastik yang nipis warna coklat kehitaman. Okey, plastik tu adalah magnet. Dia ada magnet. So tape ni mudah rosak apabila
terkena magnet. So data dia akan hilang. Tapi enterprise storage kebanyakannya akan gunakan tape sebab dia murah, dia boleh tahan lama, dan kalau jaga simpan dengan baik, dia sangat tahan lama. So dekat sini tape untuk ni lain sikit lah. Macam ni lah contoh tape dia. Tape ni disimpan dekat tempat khas lah supaya tidak rosak. Ada robot akan datang ambil. Ni tape dia, dia akan simpan. Ni tape cartridge, tape library. Orang tak boleh masuk. Kita akan tekan nombor-nombor, so robot ni akan tolong ambilkan. Okay, next kita ada magnetic stripe card dengan smart card. Okay, ini tentang card lah, memori yang ada dekat dalam card. Okay, stripe card pula adalah card macam contoh kad bank atau kad apa-apa yang awak nampak belakang dia ada hitam. Ada hitam tu dipanggil magnetic stripe card. Ada magnet kat situ, ada maklumat lah. Nombor 2, smart card. Smart card ni macam kita punya IC kan. Bila awak tengok IC awak ada chip kan. Chip macam SIM card tu ada chip. Okay, chip tu dipanggil smart card. Chip tu dipanggil IC lah ni. Diletakkan pada card. Ini magnetic stripe. Ini smart card. Nampak ni, ada chip ni. Ini smart card. Ini smart card ni boleh guna paywave. Ini wave tanpa menyentuh smart card. Yang ni sentuh sebab digunakan chip tersebut. Okay. Next kita ada RFID tag. Okay. RFID tag ni adalah tag yang digunakan yang ada radio signal yang boleh detect lah. Ada maklumat dalam ni. Okay, RFID tag ni awak boleh jumpa dekat banyak tempat. Salah satu tempatnya dekat library yang saya cakap. Buku tak boleh bawa keluar sembarangan. Bila bawa keluar dia ada berbunyi alarm. So dia akan detect lah tag RFID pada buku tersebut. Dan selain daripada tu, kita boleh pergi dekat apa ni, kedai-kedai macam mall. Dia ada tag dia. Contohnya kalau baju kan, dia ada satu tag, seketul tag tu. Lepas bayar baru dia akan buka tag tersebut. Okay, tag tersebut adalah dinamakan sebagai RFID. Ni contoh dia lah. Ni contoh RFID yang diletakkan dekat buku atau box lah ni. Ni kalau awak keluar je, bawa keluar, kalau tanpa kebenaran dia akan berbunyi benda ni. Next kita ada NFC. NFC adalah Near Field Communication. Okay, NFC chip ni dia lebih kurang macam RFID juga, tapi dia lain sikit lah. NFC ni dia lebih moden lah. Okay, nama panjang dia Near Field Communication. Kebanyakan NFC ni digunakan dekat smartphone. Okay, contohnya macam smartphone dekat Korea, dekat Jepun. Dia boleh gunakan smartphone, dia jadi macam wave tadi. Macam kita nak bayar paywave guna kad kan, tapi ni dia gunakan smartphone. Inilah beza NFC dia, teknologi dia. Ni dia nampak. Dia nak bayar gunakan NFC saja, tak perlu gunakan kad. Okey, ini summary dia lah. So saya nak awak refresh balik lah apa-apa yang kita belajar tadi tentang storage. Okey, setakat ni saja. Sekian, terima kasih.